Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersiaran kembali bersama saya Marlina Manaf dan juga rakan penyampai Afizi Rosli dalam Awani Pagi segmen Realiti Rakyat, yang mana dalam Realiti Rakyat hari ini kami bawakan dua topik. Pertama sekali berkenaan realiti rakyat di Demik, Kelantan dan juga berkenaan dengan isu keselamatan pekerjaan, kerana hari ini kita tahu kebanyakan sektor ekonomi sudah memulakan operasinya berkuat kuasa dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Bersyarat PKPB. Dan sebenarnya kalau ikutkan, penularan wabak COVID-19 ini tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya. Anda tidak berseorangan dalam menghadapi waktu getir ini, dan kami di Astro Awani membawakan segmen Realiti Rakyat yang mana dia akan berikan tumpuan khas mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan akibat COVID-19. Dan untuk rakyat di luar sana, anda boleh menghubungi Astro Awani, dan juga untuk kepimpinan, Astro Awani akan berikan anda peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan semestinya ekonomi juga adalah penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro, PKS sehinggalah perniagaan gedung besar, ini adalah platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Kerana setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani prihatin. Dan kekal di rumah, kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, untuk Realiti Rakyat kali ini kita membawakan Ahli Dewan Undangan Negeri daripada Demit, iaitu Datuk Mumtaz Nawi, Adun Demit, yang juga merupakan Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Kelantan, serta juga merupakan Ketua Penerangan Dewan Muslimat PAS Kelantan. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum Datuk. Datuk boleh dengar kami, Datuk? Baik, kalau kita lihat Demit ni merupakan satu DUN ataupun Dewan Undangan Negeri di Kubang Kerian, Kota Baru, Kelantan. Dan Mar, kalau kita dapat saksikan sebelum ini dalam Realiti Rakyat ni banyak perkembangan ataupun isu-isu setempat di DUN, di peringkat DUN, di peringkat Parlimen dan juga di peringkat negeri kita bawakan. Dan antara isu-isu yang kita bawakan dalam melihat kepada isu PKS sendiri yang semestinya banyak terjejas, dan juga dalam Realiti Rakyat kita, dalam Realiti Rakyat juga kita menampilkan ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli Parlimen untuk menyatakan apakah inisiatif-inisiatif yang dilakukan mereka untuk menghulurkan bantuan dan juga bagaimana di peringkat negeri dan sebagainya untuk memastikan rakyat dalam keadaan sejahtera, tiadanya terputus sebakalan di peringkat isi rumah dan sebagainya. Mar. Baik, sebenarnya dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini, banyak penduduk ataupun rakyat terkesan. Sudah pasti ketika kita berada di bulan Ramadan ini, tumpuan utama adalah peniaga-peniaga yang tidak dapat memasarkan produk kerana adanya larangan untuk mengadakan bazar Ramadan seperti mana dikeluarkan oleh beberapa negeri, dan di peringkat persekutuan sendiri sudah pun ada larangan mengadakan bazar Ramadan. Dan kalau semalam kita tinjau keadaan realiti rakyat di Terengganu, yang mana kerajaan negeri telah memperuntukkan RM4 juta untuk membantu peniaga-peniaga ini dan juga mewujudkan platform ataupun aplikasi khas untuk mereka memasarkan produk. Dan kalau ikutkan, kami dah tanyakan semalam wakil rakyat di kawasan terlibat, hampir 8,000 peniaga dah dapat manfaat daripada aplikasi Ganu Shop yang dibangunkan oleh Yayasan Pembangunan Usahawan di Terengganu. Tetapi realitinya itu di Terengganu, dan kita nak tahu apakah realitinya di negeri-negeri lain. Hari ini kita akan bersama dengan Adun Demit, dan kita masih lagi menanti isyarat untuk bercakap dengan beliau. Dan hari ini kita juga nak tanya tentang keadaan di penduduk di DUN Demit ni, sejauh mana mereka adaptasi dengan norma baru, penjarakan sosial, amalan kesihatan yang ketat, mencuci tangan dan sebagainya. Dan juga bagaimana PKS di kawasan itu aktifkan semula ekonomi mereka selepas ekonomi pegun dah hampir 50 hari pelaksanaan PKP. Dan kita masih lagi menanti isyarat. Kalau sudah bersedia boleh maklumkan. Ya, nampaknya kita telah pun bersedia. Datuk, sekali lagi saya ingin memperkenalkan Datuk Mumtaz Nawi, merupakan Adun Demit dan juga Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Kelantan. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Baik Datuk, kita akan pergi ke peringkat di DUN Demit terlebih dahulu sebelum kita beralih ke peringkat negeri. Datuk merupakan Adun di Demit, dan bagaimana kita nak melihat situasi di kawasan Demit dan juga bagaimana agaknya dari segi peratusan mereka yang terjejas, dan apa agaknya inisiatif dijalankan di pihak Datuk sendiri.
Pertama-tama terima kasih banyak-banyaklah kerana sudi untuk bersama kami di Kelantan sama-sama mendengar masalah yang terjadi oleh rakyat. Okey, secara umumnya Demit ini merupakan kawasan yang bandar dan juga kawasan semi bandar. Ada dua lokasi yang kawasan Kubang Kerian betul dengan kawasan-kawasan di sebelah Binjai. Jadi kita ada sekolah dalam 13 musim dan bila berlaku COVID-19 ini boleh dikatakan semua kawasan ini terjejaslah, tetapi tidak ada terkesan teruk kerana masih lagi kita boleh berkomunikasi serta tak putus apa-apa perhubungan lah. Jadi Alhamdulillah untuk ketika berlaku COVID ini kita membuat beberapa gerak kerja bagi memperkemaskan bantuan kepada rakyat yang meliputi pelbagai bentuk daripada peringkat negeri ataupun peringkat parlimen dan peringkat sendiri. Dan hampir ke semua gerak kerja kita ini dibantu oleh penghulu-penghulu ataupun ketua kampung dan mereka turun sendiri ke peringkat bawah dan bertemu dengan semua rakyat. Jadi Alhamdulillah saya telah berhubung dengan penghulu dan juga berhubung dengan rakyat saya. Dan bantuan kita ini dalam berbagai bentuk. Ada dalam bentuk bantuan makanan asas. Ada juga dalam bentuk makanan basah, makanan kering, bantuan keuangan dan juga menyelesaikan aduan-aduan semasa. Jadi pak makanan yang kita bekalkan itu ada juga berbagai bentuk sesuai dengan keperluan rakyat dan ada juga kita mendapat bantuan daripada pihak NGO dan juga pihak agensi serta gerak kerja yang dibuat oleh komuniti sendiri termasuklah pihak masjid dan sebagainya. Jadi setakat ini Alhamdulillah ikut kita punya data, hampir 3,000 buah rumah telah pun kita berikan bantuan ketika berlaku bencana COVID-19 ini. Datuk, kalau kita tengok, ini soalan yang selalu ditanya, bagaimanakah penduduk-penduduk di Demit ini adaptasi dengan norma baru yang seperti yang kita jalani ketika ini, bahawa mereka kena amalkan penjarakan sosial, sejauh mana mereka, pematuhan mereka terhadap adaptasi norma baru ketika pandemik COVID-19 ni, Datuk? Ya, Alhamdulillah di kebanyakan mukim tu mereka boleh terimalah, mereka boleh adapt. Cuma pada peringkat awal tu ada dalam 7-8 kes yang membabitkan pelanggaran PKP kerana mungkin pada waktu alam terkadang rumah mereka dekat dengan rumah bapa, kadang keluar untuk makan malam bukan bernyanyi, ada rutin kes yang kena. Tapi secara keseluruhannya Alhamdulillah mendapat sambutan dan juga respon yang baik daripada rakyat. Mereka menjaga dan untuk maklumannya terdapat seorang rakyat daripada Tun Demit yang terlibat dengan COVID dan Alhamdulillah telah pun selesai dan telah pun sembuh. Alhamdulillah. Jadi kalau secara keseluruhan mereka boleh terima dan mereka mematuhilah. Datuk, kita ingin bertanya kepada Datuk melihat kepada isu ekonomi ataupun isu melibatkan di negeri Kelantan sendiri, dan kalau kita lihat apakah antara usaha yang dijalankan untuk menghidupkan kembali ekonomi rakyat ataupun bagi kalau kita nak memperincikan mengenai industri PKS ini sendiri, apa agaknya inisiatif dijalankan di peringkat negeri? Okey, kalau di peringkat negeri ini kita ada beberapa inisiatif lah. Jadi kalau melibatkan peniaga dan juga penjaja kecil tu pada peringkat awal kita mengumpulkan data-data mereka dan pihak kerajaan negeri sebagai kerajaan negeri lain kita menangguhkan dan juga memberikan subsidi kepada sewaan bagi gerai-gerai yang diberikan oleh PBC. Dan juga kalau yang ketika Ramadan ini untuk Ramadan kerajaan negeri memberikan subsidi kepada semua penjaja yang terlibat dengan bazar Ramadan, jadi mereka boleh buat secara online tanpa perlu membayar sebarang resin dan sebagainya. Dan untuk kalau yang melibatkan pertanian, pihak kerajaan negeri telah mengeluarkan dua inisiatifnya. Satu pada awal berlaku PKP itu kita agihkan biji benih kepada hampir 200 penduduk di dalam Dun Demit supaya mereka boleh siap sedia untuk menanam tanaman yang boleh hidup dengan cepat untuk kegunaan ketika PKP. Dan yang kedua, pelancaran geran untuk Bersama Sejahtera yang melibatkan penternak dan juga bahagian penanam sayur dan juga penanam buah-buahan yang diberikan oleh kerajaan negeri. Secara yang lain, kalau usahawan biasa itu kita menggalakkan mereka untuk terlibat dengan bisnes online supaya tak terjejaslah kehidupan mereka sekalipun menghadapi COVID-19 ini. Jadi untuk tindakan-tindakan lain berkaitan dengan penduduk yang terjejas pendapatan mereka ini, kita akan bincangkan lebih lanjut insya-Allah selepas daripada PKP akan diumumkan oleh pihak Expo Usahawan Kelantan. Jadi secara keseluruhannya untuk bantuan-bantuan kita lebih tumpu kepada arahan SDM untuk menyelesaikan isu makanan supaya tak terjejas daripada sudut nak bidang makanan tertentu dan juga tidak lebih tinggi.
Datuk, selaku Exco Pembangunan Wanita yang mana saya nak juga panjangkan berkenaan ada keluhan kalangan peniaga wanita yang kena tahu di Kelantan tu memang lebih 50% peniaga ni terdiri daripada kalangan wanita. Ada keluhan kalangan mereka tidak ada ketiadaan mekanisme atau platform atas talian yang khusus untuk mereka pasarkan produk mereka selepas mereka tak boleh lagi berniaga di bazar Ramadan kerana ada larangan-larangan tertentu. Ada tak platform khusus yang dibangunkan untuk peniaga-peniaga ini, khususnya wanita, untuk bantu mereka terus berniaga walaupun ketika larangan bazar Ramadan diadakan ini? Kalau untuk khusus usahawan wanita ni sebenarnya berada di bawah Exco Usahawan, tapi secara keseluruhannya kita tak ada fokus kepada wanita atau lelaki. Semua yang terkait dengan COVID ini kita usahakan untuk mereka terlibat dengan online yang saya sebutkan tadi bagaimana e-Ramadan dan sebagainya supaya mereka dapat berhubung. Dan kita lihat sini kalau aktiviti rakyat seharian ni yang hantar makanan melalui online ni, yang terima makanan ni culture-nya aktif. Jadi kalau nak buat khusus untuk wanita tu maknanya akan terhad kepada wanita sahaja, tapi dalam katanya kita kepada kedua-dua. Jadi secara yang sekarang ini yang melibatkan wanita, kita kalau contohnya lah kalau misalnya yang peniaga ataupun tukang jahit, di situ kita buat express online supaya mereka boleh berhubung. Tetapi kalau tak sebut secara khusus untuk usahawan bagi betul-betul Ramadan wanita tidak ada. Datuk, kalau kita lihat sejak beberapa hari yang lalu zon ataupun Kelantan ini telah pun dikategorikan sebagai zon hijau, iaitu tiada lagi kes aktif. Dan bagaimana di peringkat kerajaan negeri untuk memastikan Kelantan terus kekal menjadi zon hijau ni, apa agaknya inisiatif dijalankan terutamanya dari segi untuk memastikan penduduk ataupun masyarakat memahami bagaimana agaknya mereka perlu lakukan dari segi penjagaan sosial dan sebagainya? Untuk kita pastikan insya-Allah mereka ni boleh kekal dalam keadaan mematuhi PKP ataupun kekal dalam zon hijau ini. Yang pertama sekali, pihak kerajaan negeri kita akan buat keputusan sama ada kita akan buat keputusan baru ataupun buat peraturan baru yang lebih detail khas untuk Kelantan. Kita akan meeting untuk MTN dan juga meeting untuk Exco hari Rabu. Jadi kita akan detailkan di situ. Secara umumnya sekarang ini kempen demi kempen tetap diteruskan oleh adun-adun dan juga pemimpin tempatan supaya tidak ada pihak yang merasa selesa dengan keadaan disebut zon hijau. Kerana virus yang kita hadapi ini bukan virus yang dapat kita lihat dengan mata kepala sendiri dan ianya boleh merebak dan semua orang menjadi mangsa. Jadi setakat ini kalau lihat secara keseluruhan tu mereka masih lagi memahami hakikat zon hijau ini bukan lagi bebas. Cuma kadang-kadang mungkin kerana dah lama sangat kita dalam PKP ini mungkin agak terus sikit. 3 hari ini kita nampak ramai sikit yang dah rasa nak keluar. Dan apa yang kita nak sebut sekarang ini kalau boleh kekalkan untuk pakai juga face mask, pakai juga hand sanitizer kerana kita tak mahulah berlaku peningkatan kes walaupun satu kes di mana-mana zon di Kelantan ini. Jadi kalau tindakan-tindakan lain itu kesedaran yang dibuat itu kita nampak di pejabat dan masyarakat dipatuh. Dan juga di supermarket besar satu mereka masih lagi ada had yang mereka kekalkan. Cuma mungkin di kedai-kedai yang kita tak dapat tengok lagi kawalan tu itu mungkin mereka ada sikit pelanggaran. Tapi insya-Allah lah saya rasa kalau kerajaan Kelantan kita ambil keputusan yang lebih kita bersama dengan pihak didikan dan sebagainya, kita mengharapkan supaya mereka boleh patuhlah ini supaya kita tetap dalam keadaan zon hijau. Okey, baik. Terima kasih Datuk Muntas Nawi, Adun Demik dan juga Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Kelantan dan juga Ketua Penerangan Dewan Muslimat PAS Kelantan bersama kami menceritakan realiti rakyat di Demik sendiri. Dan Kelantan adalah antara negeri yang tidak ataupun masih belum buat keputusan yang mereka menangguhkan dulu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan tetamu dari Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia MSOSH yang kita tahu hari ini merupakan PKPB, aktiviti ekonomi dibuka, dan kita nak tanya bagaimana agaknya kawalan keselamatan ataupun dari segi apa yang perlu diperhatikan Okey, baik, kembali selepas di pejabat dan sebagainya.